Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muizzal Abzan bin Jamal dari kelas 4 Ibnu Battuta ingin membentangkan tajuk 2.2.3 faktor luaran. Baik kawan-kawan, kita mula dengan definisi faktor luaran. Faktor luaran ialah faktor yang boleh memberi peluang dan ancaman kepada sesebuah syarikat. Faktor luaran terbagi kepada 6. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor sosio-budaya. Yang keempat, faktor teknologi. Yang kelima, faktor ekologi. Dan yang terakhir, faktor undang-undang. Kita mula dengan politik. Politik bermaksud keputusan dalam sesebuah perniagaan turut dipengaruhi oleh perkembangan politik. Yang kedua, kerajaan meluluskan undang-undang yang membawa kesan positif dan negatif terhadap sesuatu perniagaan. Contohnya, GST yang diperkenalkan pada 1 April 2015 yang memberi kesan kepada pengguna untuk mengeluarkan modal. GST atau lebih dikenali sebagai cukai barang dan perkhidmatan. GST juga dapat membantu menambahkan sumber pendapatan negara. Peluangnya ialah dengan ahli politik bersama-sama menyepakati akta-akta perniagaan, beban para pekerja dapat diringankan. Ancaman yang terdapat dari faktor politik ialah undang-undang perniagaan tertakluk pada kesepakatan ahli dewan. Faktor luaran terbagi kepada 6. Yang pertama, faktor politik. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, faktor sosio-budaya. Yang keempat, faktor teknologi. Yang kelima, faktor ekologi. Dan yang terakhir, faktor undang-undang. Kita mula dengan politik. Politik bermaksud keputusan dalam sesebuah perniagaan turut dipengaruhi oleh perkembangan politik. Yang kedua, kerajaan meluluskan undang-undang yang membawa kesan positif dan negatif terhadap sesuatu perniagaan. Contohnya, GST yang diperkenalkan pada 1 April 2015 yang memberi kesan kepada pengguna untuk mengeluarkan modal. GST atau lebih dikenali sebagai cukai barang dan perkhidmatan. GST juga dapat membantu menambahkan sumber pendapatan negara. Peluangnya ialah dengan ahli politik bersama-sama menyepakati akta-akta perniagaan, beban para pekerja dapat diringankan. Ancaman yang terdapat dari faktor politik ialah undang-undang perniagaan tertakluk pada kesepakatan ahli dewan. Seterusnya, ekonomi. Ekonomi mempengaruhi kuasa beli dan gaya pembelanjaan pengguna. Yang kedua, jika ekonomi itu baik, maka prestasi perniagaan juga menjadi baik. Contohnya, Malaysia dilanda kemelesetan ekonomi dan mencecaskan industri perhotelan dan automobil pada tahun 2015. Ini disebabkan pengguna menggunakan duit untuk keperluan sahaja. Peluangnya ialah dengan harga barangan mentah yang makin mahal, pembekal mengutip hasil yang lumayan kerana barangan banyak permintaan. Ancaman yang diterima masyarakat ialah disebabkan pandemik, ramai orang kehilangan kerja. Selain itu, sosio-budaya. Sosio-budaya melibatkan sikap pengguna terhadap sesuatu barang dan perkhidmatan berubah mengikut masa. Yang kedua, komposisi etnik dan budaya di Malaysia mempengaruhi corak permintaan terhadap keluaran. Contohnya, tahap keselesaan itu akan berkurang sekiranya barangan tidak memuaskan hati pengguna. Ancamannya ialah sekiranya etnik dan budaya di Malaysia berkurang, pengusaha tidak akan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Peluangnya pula ialah pengusaha dapat mengutip untung dengan banyak sekiranya permintaan yang tinggi. Seterusnya, teknologi. Teknologi melibatkan perubahan dalam mewujudkan peluang dan pasaran baharu kepada usahawan. Selain itu, teknologi baharu menawarkan pada harga yang lebih rendah berbanding dengan teknologi yang lain. Contohnya, pengguna boleh menggunakan perkhidmatan perbankan yang dibuka 24 jam dan boleh digunakan di mana sahaja seperti di atas talian.
Ancaman ialah barangan yang dikeluarkan adalah terhad untuk didapati sekiranya produk diperbuat dari tenaga manusia. Peluangnya pula ialah dengan penerajuan teknologi, ramai pengusaha lebih memilih menggunakan mesin kerana dapat menjimatkan masa dan tenaga. Seterusnya, ekologi. Ekologi merupakan isu alam sekitar yang memberi kesan kepada perniagaan. Yang kedua, pelbagai agensi berusaha mengurangkan bahan semula jadi dengan menggunakan teknologi. Contohnya, teknologi solar dapat menggantikan sumber tenaga dengan lebih mesra alam. Teknologi solar merupakan teknologi yang paling murah berbanding teknologi yang lain. Ancamannya ialah pengusaha tidak dapat membuat barangan kerana kekurangan bahan mentah. Peluangnya, dengan bahan mentah yang banyak, pengusaha dapat memenuhi segala permintaan pelanggan. Research and Development atau dikenali sebagai R&D dilakukan untuk menggantikan dan mengurangkan penggunaan sumber semula jadi. Dan yang terakhir, undang-undang. Dalam satu organisasi memerlukan undang-undang bagi memastikan perniagaan berjalan dengan lancar. Yang kedua, undang-undang juga untuk melindungi semua pihak termasuk masyarakat dan alam sekitar. Contohnya, undang-undang dapat mengelakkan kerosakan dan kemalangan terhadap sesuatu perniagaan. Ancamannya, pada musim COVID ini, kerajaan telah menetapkan undang-undang lockdown dan ini boleh menyebabkan sumber pendapatan pengusaha berkurang. Peluangnya pula ialah dengan adanya undang-undang, maka para peniaga dapat menjalankan perniagaan dengan teratur.